Bermula dengan sebuah impian, Datuk Dr. Siti Zainun Ismail atau lebih mesra disapa Bonda tidak menyangka rasa cintanya terhadap bidang sastra dan bahasa sejak kecil kini menjadi sebati. Segalanya sudah semacam tanpa saya sedari lah ya. Perlakuan harian itu akhirnya berkembang apabila kita dari rumah dapat didikan dari ibu dan ayah dan ke sekolah sampailah ke peringkat ijazah ya. Mula mencatat waktu umur 5 tahun lah. Maksudnya saya mendengar abah mengaji, mendengar nenek saya bercerita. Jadi mendengar cerita, mendengar omelan, mendengar teguran-teguran. Mak balik, tangga mesti cantik. Tangga tidak kotor. Mak dah sediakan kain basah di sana. Jadi arahan-arahan itu saya anggap bukan arahan, pembelajaran. Bila guru orang putih ni mengajar bahasa Melayu, masuk saja apa khabar murid-murid, selamat pagi murid, hari ini hari yang indah dan bahagia. Jadi mungkinlah begitu saya suka mendengar sebab ada mengutip pesan dari mak, dari abah. Tangga mesti bersih, kalau hujan angkat kain. Tapi ayat yang digunakan tu ayat yang sempurna. Nanti hujan, angkat kain dan lipat. Itu mak saya punya gaya. Semangat pendidik yang berusia 73 tahun ini tidak pernah pudar daripada jiwanya. Gelaran Sastrawan Negara menjadi amanah baru buatnya dalam memperjuangkan martabat seni bahasa untuk generasi muda. Saya tidak pernah pun macam mengharapkan lah ya. Bila Zurina Hassan sudah diterima sebagai sastrawan negara, saya lega. Berarti sudah ada sastrawan perempuan atau wanita. Saya adalah sebagai sebahagian dari guru. Dari guru kanak-kanak sampailah mendidik pelajar-pelajar sampai mendidik ke peringkat PhD. Ini tanggungjawab ya, tanggungjawab. Dan bila digelar sastrawan, sebenarnya sebelum sastrawan pun saya mesti mengekalkan tanggungjawab itu walaupun sudah besar. Saya dipanggil oleh Universiti Malaysia Sabah. Saya kira saya perlu terima peluang ini sebab saya sayang Sabah. Sabah merupakan satu suku bangsa yang kaya dengan kebudayaan. Etnik dia banyak, jadi saya pilih di situ dan bidang kajian saya masihlah falsafah seni budaya dengan harapan dengan adanya kelas ini pelajar-pelajar boleh menyambung tugas kami. Percaya bahawa peranan lelaki dan wanita adalah penting bagi mewujudkan keharmonian, Bonda menitik beratkan kerjasama dalam hubungan sesebuah keluarga. Ini tradisi kita ya, perempuan itu dari awal dah ditekankan akan menjadi ibu, akan jadi pemimpin. Bahasa kasarnya, kau ingat kau jadi tukang masak. Saya melihat kerjasama kalau kita isteri, ada sokongan dari suami dan kerja suami juga perlu kita perhatikan, ada sokongan. Jadi konsep kononnya perempuan di rumah, lelaki bekerja, pendidikan hanya ibu, saya kira kena betulkanlah. Sebab pemikiran lelaki dan perempuan ada perbezaannya. Kalau kelebihan ayah begini, kelebihan ibu ada begini. Jadi tanpa membiarkan tugasan masing-masing, saya kira sinilah menjelmanya keharmonian. Selain mencintai sastra dan mempunyai penghayatan yang tinggi terhadap bahasa, Bonda sangat menghargai busana alam Melayu. Masih menjaga busana yang berusia puluhan tahun dengan sempurna, Bonda ingin menghidupkan kembali kegemilangan busana alam Melayu yang kian dilupakan oleh generasi muda. Baju-baju saya ini ialah sejak tahun 40-an koleksi ibu saya, kemudian baju 60-an koleksi saya, kan baju-baju saya semasa tapi masih dengan reka bentuk warisan. Terakhir saya banyak menghidupkan kembali busana Riau Pahang. Kemudian Selangor juga ada busana yang sama sebab Kru Hamidah juga berada di Selangor selain daripada Pahang dan Johor. Kita kena tampilkan semula. Baju kebaya labuh adalah baju wilayah budaya Selangor, Kedah, Perak dan Perlis. Johor dengan baju kurungnya. Kelantan juga ada baju kebaya Kelantan yang sudah dilupakan, ada kocek 2 di Kelantan. Jadi pengkaji juga harus kaji. Busana Cik Siti Wang Kembang itu adalah warisan sejarah. Dan
adab Cik Siti Kembang sebagai pemimpin pada zamannya kenalah dihormati. Bonda juga berbakat dalam bidang seni lukisan, menggabungkan elemen anyaman, abstrak dan kaligrafi dalam lukisannya menjadikan hasil seni bonda lebih menarik dan unik. Sebagai pelukis yang tidak mahu terikat dengan tradisional, mereka sudah menghasilkan anyaman, sudah menghasilkan tembikar, takkan kita nak meniru produk mereka. Jadi saya mengambil motif-motif itu, kita kreatifkan menjadi semi abstrak. Tapi bagi mereka yang selalu tahu anyaman, mereka tahu, oh ini ada anyaman di dalam lukisan ini. Tapi saya tertarik dengan kaligrafi. Jadi akhirnya lukisan saya sudah ada semi kaligrafi, iaitu semacam ingatan kita, syahadah kita, al-amin kita di dalam lukisan-lukisan saya kaligrafi. Dan sekarang saya balik kepada dunia kecil yang ditinggalkan oleh masyarakat. Saya mengkaji orang dalam. Jadi ada siri orang asli di sini. Saya melukis di Jugra, melukis di pedalaman. Bonda berharap agar generasi muda yang mencintai seni bahasa mampu mengembangkan minat mereka dan mengekalkan warisan Melayu ini melalui sokongan daripada keluarga. Mulalah mendidik ibu-ibu, ayah, bapa mendidik kecenderungan anak-anak itu. Dari situlah. Jadi maksudnya dari kecil nampak dia suka melukis, belikan warnanya. Jangan paksa last minute anda biarkan dia suka melukis, tiba-tiba nak masuk ITM nak ambil lukisan anda tak benarkan. Pusat pengajian sudah meluaskan ruang pendidikan. Kita ada sekolah seni. Tampilkanlah sekolah seni itu seimbang. Kitab tua yang dilupakan. Tiada siapa lagi membuka helaianmu hingga terpelusuk di almari purba. Tinta silam pun terpendam. Kitab sejarah hilang wajah. Dialah pembaca kitab berzaman, menanda dan mencatat amanat. Ke Kuala menyambut iringan bahtera, bersambut Panji Agung dan kibaran petua. Negeri bernama, berdaulat, zuriat sudah pun dilupa.